like a Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan FB yang saya kasih sekalian. Hari ini saya bawa lagi menu yang sama, iaitu menu masakan asam rong Pahang. Cuma lagi pada hari ini saya buat sedikit penambahan bahan-bahan yang perlu dimasukkan dalam masakan asam rong ni untuk dia menjadikan lebih enak dimakan. Dan bagi mereka yang berminat untuk berniaga pun dia boleh pakai resipi ini. Mudah-mudahan dianya memberi manfaat kepada tuan-tuan. Cuma lagi bezanya pada hari ini, saya masukkan bukan lagi masukkan bawang kenerak. Sebab bawang kenerak ni ada masanya tak dapat. Jadi ikan yang selalu mudah kita dapat ialah ikan tilapia. Juga enak untuk kita jadikan bahan masakan. Tengok macam mana saya buat, kita kongsi sama-sama nanti. Dan di hujung nanti kita tengok apakah hasilnya. Okey, antara bahan-bahan yang kita perlu gunakan adalah macam biasa. Ini kita ada pertama sekali ada cili. Kemudian tu kita ada terung telunjuk dan juga terung biru ni. Boleh didapati di pasar raya. Kita ada pucuk paku segar. Kita ada keledek. Keledek ni kalau boleh cari keledek yang isi dia kekuningan, dia rasa manis sedikit. Kita ada kunyit. Kita ada terung pipit. Ini jering ini pemberi bau. Dan kita tambah sini lagi satu, ada keladi limbuk. Ini keladi ni kita boleh buat ulang sebenarnya. Dan kalau kita masuk keladi lambuk, kita boleh buat ulang dan juga kita masak. Istimewanya keladi ni dia bila masak dia tak lembut sangat. Dan tentunya kita ada ikan tilapia yang segar. Sebagaimana yang terdahulu saya beritahu, kalau kita nak masak asam rong ini mestilah ikan tilapia segar. Dan ini adalah asam rong. Asam rong ni dia dah lama sikit dah asam rong ni, tapi dia masih lagi boleh tahan. InsyaAllah masih lagi sedap. Ada yang bertanya dengan saya macam mana nak simpan asam rong jadi tahan lebih lama. Itu kena duduk dengan saya betul. Saya nak tunjuk macam mana nak bagi tahan lama. Kalau teori ni agak sukar. Jadi kalau nak tu kena lain masa lah untuk kita tu. Okey, kita nanti kita pergi ke dapur macam mana nak masak. Okey. Dan satu lagi daun yang super nak tunjuk, daun cemomok ataupun daun kesing. Ini perlu bahan utama juga untuk kita masukkan. Asam rong ni tuan-tuan, bila tuan-tuan dapat asam rong ni, tuan-tuan ramas dia. Ramas, kemudian tu biar sampai dia macam ada minyak. Tengok macam ada minyak tu. Macam tu. Teramas, ramas. Okay. Bila dia sampai ada minyak dan dia keluar bau aroma rong dia tu. Ni kalau tidak nanti dia akan rasa macam pahit-pahit sikit. Lebih-lebih lagi asam rong tu yang dah lama kan. Jadi biar ramas dulu. Macam tu. Biar agak penat sikit lah kalau ramas asam rong ni, dia penat sikit lah. Tapi dia nanti dia akan rasa sedap sebab dia sebati tu nanti. Okey, itu proses macam mana kita menyediakan asam rong sebelum kita masak. Tengok macam sampai kita boleh kepal. Ni kepal. Kalau orang Pahang kita panggil kepal. Ni nasi kepal. Ataupun dah coba ubi kepal. Kan? Nampak dia lekat. Ni bukan ada minyak lain ni. Memang minyak asam rong tu. Itu cara dia nak buat. Okey, kita hidupkan api dan kita akan masukkan air. Masuk air biasalah. Kita masukkan sebut cili yang telah dikisar bersama dengan kunyit. Nampak dia warna kuning tu. Itu dah cantik. Kita masukkan asam rong. Kuah ni kita masak dahulu tuan-tuan. Biar dia masak. Bau rong tu dah rasa menyengat ya. Kita masukkan daun kesing tu.
nak bagi dia bau wangi. Ini rupa kuah yang belum kita masukkan sayur-sayur ikannya. Kita masak dulu tuan-tuan kuahnya ni, biar dia sebati dulu kuah tu dengan cilinya, dengan tu. Cuma lagi garam jangan dimasukkan lagi. Kalau tengok tu dia ada tanda-tanda mendidih satu. Ni kita boleh mula masuk sayur-sayuran. Ya. Okey, kita mulakan masukkan dengan jaring semai dan juga tu terung pipit ya. Nampak terung pipit timbul je. Okey, diikuti pula dengan terung yang purple tadi dan juga terung telunjuk. Masuk je sana. Jangan fikir-fikir, masuk je. Kacau-kacau sikit. Ini kita masuk ke keladi tadi. Keladi tu. Masuk ke keladi. Masuk je. Kalau tuan-tuan puan-puan nak buat gulai rampai pun, ini juga cara dia. Gulai rampai ni maksudnya gulai itu dia tidak masuk ikan, dia letak ikan bilis. Itu gulai rampai asam rong. Rasanya sambung saja, cuma lagi dia kurang manis bila tidak ada ikan. Okey, kita masukkan keledek tu kan. Keledek ni, ni keledek. Keledek ni tuan-tuan kalau banyak lagi bagus. Dia keledek ni dia memekatkan gulai. Kemudian tu dia akan rasa sangat manis. Saya terlupa tu dia nak masukkan itu pisang. Pisang. Kebetulan saya tak beli pisang tu, jadi saya tak masukkan lah. Tapi tuan-tuan boleh masuk pisang. Cuma ada juga yang bertanya boleh tak masuk bendir. Bendir ni tak sesuai dengan gulai rong, sebabnya bendir dia cepat berlendir. Kalau nak masuk juga, kuah dia dah masak betul nanti, dia masuk last sekali. Maksudnya dia tak nampak lah lembik sangat. Tapi saya tak sure lah, bendir ni memang tak berapa sesuai. Tapi kalau nak minat juga boleh cubalah. Ini sayur yang terakhir kita masukkan adalah pucuk paku. Pucuk paku ni pun banyak tak apa tuan-tuan. Banyak lagi menarik, lagi sedap ya. Kan nanti. Saya syorkan bagi yang nak belajar masak ni, tengok je video saya dalam YouTube tu. Belajar je, tengok bahan dia. Yang saya dah buat ni itu adalah praktikal yang sebenar. Jadi tuan-tuan, puan-puan ikut aja. InsyaAllah nanti tuan-tuan akan boleh mula-mula cuba mungkin tak rasa sedap lagi. Lama-lama tuan-tuan akan tahu macam mana nak beri sedap. Terutama masa kita bergaram lah. Oh, makin rancak. Didihannya makin rancak. Tapi sayur-sayurannya masih lagi belum masak. Baunya cukup mencucuk hidung. Ya. Bau kunyitnya ada, bau kesing ada, bau jering pun ada keluar. Bau rong pun ada. Oh, tak boleh tahan tuan-tuan kalau macam ni. Okey, untuk proses akhirnya baru kita masukkan ikan. Kan? Ini saya campur juga dengan ikan lain-lain ni. Ini ikan tilapia ni. Ikan tilapia dipotong-potong. Ikan ni campur. Tengok tu keadaan dia. Sayur tadi saya dah asing. Saya asing sayur tu. Yang dah masak. Kalau kita sekalikan ikan dengan sayur tu, dia akan jadi hancur ikan tu. Jadi sayur tu dah masak, saya asing. Ni saya masukkan ikan pula. Kuah ni jangan asing lah. Kuah mesti ada. Ni kuah ni yang menyedapkan ikan tu. Okey. Ni. Nampak cara tu kan? Ini kita tunggu masak lah. Masak ikan, nanti kita boleh sedia untuk hidangan. Dan kalau sempat kita berbuka puasa, kita berbuka puasa lah. Itu saja sebenarnya cara nak masak yang saya tunjuk step by step tu. Untuk tuan-tuan tengok macam mana nak buat. Satu lagi tadi saya berjumpa dengan kawan, dia kata dia buat, dia gunakan pais asam rong ni. Saya tak berani nak buat sebab kalau kita buat tak betul, dia akan jadi dicirik.
Terutama sekali masa kita buat pais tu, kalau kunyit ni sebenarnya bila bertindak balas dengan gerung ni, dia akan memberi satu rasa yang tak berapa sedap. Jadi kalau kita buat teguh ni tak apa, tapi kalau kita simpan tu dia tak berapa menarik. Jadi saya tak showkan buat pais ni. Kalau tuan-tuan nak juga buat macam ni secara original ni. Ini memang kita jamin yang sedap. Okey, ini hasil akhirnya. Sudah masak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cuba. Kalau sedap nanti jangan lupa PM saya, boleh kita kongsi sama-sama. Itu saja. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Jangan lupa like, share and subscribe. Kita jumpa lagi insya-Allah pada menu yang lain. Sorry saya ulang menu ini seperti yang tahun lepas kerana ada yang masih lagi keliru macam mana nak buat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.